Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Buku surat 18 dah. Telah berfirman Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Dibuat nombor 1 tu, dibuat jagaan pada nota kaki, dikata Suratul Furqan. Suratul Furqan ayat rakam. Rakam maknanya nombor. Ayat rakam, ayat nombor 67. Mana ayat tu? Ni. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahumul 'adzabu yawmal qiyamah. Di kitab tu wa yukhlad ke wa yakhlud. Di kitab wa yukhlad ke wa yakhlud. Wa ya bagi atas ke ia bagi depan? Anak betul. Wa yakhlud, bukan wa yukhlad, wa yakhlud. Wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa aman. Kalau baca dengan wa yukhlad boleh juga. Berlaku di atas tengah qiraat dipanggil berlaku di atas tengah qiraat yang syazah, qiraat hak lain. Ada pun hak kita nak wa yakhlud. Tu kena mengajilah pula dalam ilmu qiraat lah. Baik. Tengok terjemahan dikata, erti firman Allah Ta'ala. Jadi ayat ni, ayat Suratul Furqan, ayat 67 ni, ayat ni Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala memuji akan hamba-Nya yang sebenar, akan hamba-Nya yang sejati. Jadi ayat ni Allah Ta'ala memuji akan hamba-Nya yang sebenar,
akan hambanya yang sejati, akan hambanya yang bersih. Jadi manakah sifat hamba Allah yang sejati, manakah sifat hamba Allah yang sebenar? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Dia kata, dan mereka yang tiada mengibadahkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Jadi setengah daripada sifat hamba Allah yang sebenar, setengah daripada sifat orang beriman ialah tidak menyembah akan Tuhan yang lain. Itu yang pertama. Itu setengah daripada sifat hamba Allah yang sebenar, setengah daripada sifat orang beriman tidak beribadat, tidak menyembah akan Tuhan yang lain. Sebab itu salah kalau sekira kita ibadat, kita memperhambakan diri, kita menyembah akan Tuhan yang lain. Sebab itu salah, kerana sifat orang beriman ibadat sembah hanya Allah, tidak yang lain. Hak tu yang kita duk baca dalam suratul Fatihah tu. Iyyaka na'budu, akan dikau sahaja ya Allah, tidak yang lain. Na'budu, kami sembah. Nak sifat orang beriman sembah ibadat hanya kepada Allah semata-mata, tidak sembah akan yang lain dari Allah. Kerana kalau kita memperhambakan diri, kalau kita ibadat, kalau kita sembah akan Tuhan yang lain, sebab itu dipanggil syirik. Gapo syirik? Kita beriktikad, kita berkeyakinan ada lagi Tuhan yang selain daripada Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Sebab itu salah gi sembah yang lain dari Allah. Kan kita duk mengaji dah kan? Sembahan yang sebenar hanyalah Allah. Adapun sembahan yang selain dari Allah dipanggil bukan sembahan yang sebenar. Kita beribadat kena sembah akan Tuhan yang sebenar. Kita nak sembah mesti sembah akan Tuhan yang sebenar. Siapa Tuhan yang sebenar? Yang layak disembah, yang layak kita memperhambakan diri, tidak lain, tidak bukan, hanyalah Allah. Allah sahaja Tuhan yang layak kita jadi hamba kepada Dia. Allah Ta'ala sahajalah Tuhan yang layak kita beribadat, yang layak kita sembah. Adapun selain dari Allah, orang panggil selain dari Allah dipanggil bukan sembahan yang sebenar. Selain daripada Allah dipanggil bukan Tuhan untuk kita ibadat. Habis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat hamba Allah yang sebenar dan sifat orang beriman yang kedua, dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuh nyawa, melainkan dengan sebenar-benar. Yang kedua, sifat hamba Allah yang sebenar atau sifat orang beriman. Yang kedua, tidak membunuh akan nyawa
yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan sebenar. Nah, kalaulah kita ni nak membunuh akan seseorang, kalau sekira kita nak bunuh atas jalan zalim, itu bukan sifat hamba Allah yang sebenar. Sifat hamba Allah yang sebenar, kalau dia membunuh atas jalan yang sebenar, atas jalan yang diizinkan oleh Allah. Mana contoh membunuh dengan jalan yang sebenar? Contoh di dalam syariat agama kita, kalau sekira orang Islam tu tidak sembahyang, maksud sembahyang di sini sembahyang fardu 5 waktu, maka pihak kerajaan boleh arahkan tentera atau polis atau sebagainya untuk tangkap orang tersebut dan untuk didakwa. Boleh. Bila pihak kerajaan tangkap orang yang tidak sembahyang, maka dalam syariat Islam orang ini dikenakan penjara dan diberi tempohan masa 2 hari atau 3 hari untuk dia bertaubat pada Allah, untuk dia mengerjakan ibadat pada Allah. Dalam masa 2 hari 3 hari ditetap tidak mahu mengerjakan sembahyang, maka pihak berkuasa boleh membunuhnya dengan cara dipacungkan tekuk. Lepas tu bunuh dengan sebenar. Itu sifat hamba Allah yang sejati. Itu dipanggil sifat orang mukmin, sifat orang beriman. Adapun bunuh dengan jalan zalim, itu salah. Bukan sifat hamba Allah yang sebenar lagu tu. Itu bukan sifat orang mukmin yang sejati lagu tu. 2. Yang ketiga, dan tiada berzina mereka itu. 3 sifat. 3 sifat hamba Allah yang sejati, 3 sifat hamba Allah mukmin yang sejati. Pertama, tidak sembah akan Tuhan, tidak sembah akan selain dari Allah. Yang kedua, tidak membunuh akan sesuatu nyawa melainkan dengan jalan sebenar. Yang ketiga ialah tidak berzina. 3 sifat ni dipanggil sifat hamba Allah yang sejati, dipanggil sifat orang beriman yang sejati. Kalau dia orang beriman tapi terlajak berzina, dipanggil bukan orang mukmin yang sejati. Orang beriman tu berimanlah selagi mana hati mengakui Allah Tuhan sebenar, lagi mana mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, berimanlah. Tetapi terlanjur dengan berzina, maka dak panggillah orang beriman tu orang beriman yang sejati. Dak panggil. Dak panggil sejati, dijaga kemaluan dia ni daripada terlanjur dengan zina. Apa dak kata? Maka antara amalan yang disebut oleh ulama, antara disebut dalam kitab Matla'ul Badrain, kalau kita bernikah kahwin kemudian dapat anak, maka antara surah yang perlu dibaca, mudah-mudahan dengan keberkatan surah ini menyebabkan anak kita ni terpelihara daripada zina, iaitu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadr. Baca. Sebab tu lah kalau kita dapat baby tu gak, maka bukan hanya semata-mata letak nama je dah. Dia ada beberapa amalan yang perlu kita sebagai seorang ayah kena buat. Maka kata ulama, sunat kita meletakkan nama anak pada hari yang ke-7. Sunat tu sekali dengan akikah. Sunat dah. Maka cara kita nak meletakkan nama anak ialah pertama,
Kalau kita seorang ayah, sunat kita menghadap ke arah kiblat kita. Dan tuang tubuh tu mesti dalam keadaan berwuduk kita. Okey, kemudian kita nak pun nama anak, pertama bacakan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua, jangan lupa surah Ayatul Kursi. Dia baca tu Ayatul Kursi. Lepas tu barulah kita baca suratul Fatihah. Lepas pada tu barulah letak nama. Tu cara dia lah. Tu. Mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Qadr menyebabkan anak kita tu terpelihara daripada perbuatan zina. Oleh lagu tu. Habis. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, demikian mana? Tulis itu. Yang pertama, demikian menyembah akan yang lain dari Allah. Satu. Barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, demikian mana? Pertama, sembah akan yang lain dari Allah. Yang kedua, membunuh dengan jalan zalim. Yang ketiga, berzina. Apakah seorang itu akan dapat? Jawabnya, nescaya berjumpa ia barang siapa tu akan seksa. Mana-mana hak buat salah satu dari tiga ni, esok-esok dia akan berjumpa dengan seksaan. Esok-esok dia akan mendapat azab yang sangat sakit, yang sangat pedih di hari kiamat nanti. Itu satu tafsiran. Atau berjumpa akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Ini tafsiran yang kedua. Siapa-siapa yang buat salah satu dari tiga tadi, esok-esok dia akan berjumpa satu telaga hak duduk di dalam api neraka Jahannam, duduk situ. Maka ini orang panggil apa ni? Orang panggil ayat ni dia mengandungi makna tarhib, makna mempertakuti. Ada mengandungi makna menggerungkan. Jadi apabila orang beriman baca ayat ni, dia akan lahir perasaan gerung, dia akan lahir perasaan takut. Kerana dalam ayat ni Allah Ta'ala ancamkan dengan azab seksaan yang sangat pedih. Allah Ta'ala ancamkan dengan berjumpa satu telaga hak duduk dalam api, kemudian duduk situ. Ancaman orang panggil. Maka sifat orang beriman, dia akan orang panggil, dia akan periksa dirinya. Adakah dirinya itu bersifat dengan seperti yang disebutkan oleh Allah? Adakah disembah akan yang lain dari Allah? Tak. Adakah dia membunuh dengan jalan zalim? Tak. Adakah dia berzina? Tak. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi taufik, kekuatan untuk menjaga diri daripada melakukan perbuatan tersebut. Satu nikmat dari Allah. Syukur alhamdulillah. Walaupun kita ni nak sejahat mana pun, alhamdulillah, Allah masih lagi beri taufik, kekuatan, boleh jaga diri daripada sembah akan yang lain dari Allah. Alhamdulillah, Tuhan masih lagi jaga. Alhamdulillah, Tuhan masih lagi jaga diri daripada kita ni membunuh dengan jalan zalim. Alhamdulillah, Tuhan masih lagi jaga. Dan setakat ni alhamdulillah, Allah masih lagi jaga, beri kekuatan. Aku sendiri tak pernah berzina. Alhamdulillah.
Maka cara kita nak balas, cara kita nak ucap syukur, cara kita nak ucap terima kasih kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, caranya ialah kita balas dengan mengerjakan ibadat kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Itu cara kita balas, orang panggil. Tuhan jaga kita daripada melakukan perbuatan zina. Tuhan jaga kita. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah yang mesti kita kena syukur. Lagu mana syukur, ucap terima kasih, kita balas dengan ibadat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Benda inilah yang berlaku di atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Aisyah melihat Nabi beribadah sepanjang malam sehingga bekok betih. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, guana hal ni ibadat siapa setara ni? Kamu ni Nabi, Allah Ta'ala jamin syurga. Kamu ni Nabi dah semua terpelihara. Apa sebab ibadat siapa setara ni?" Kata Nabi, "Salah ke aku nak menjadi orang yang bersyukur? Salah ke? Tuhan letak aku ni Nabi pertama masuk syurga. Aku ni Nabi Tuhan pelihara daripada dosa. Salah ke aku nak balas jadi orang yang ucap terima kasih Tuhan? Salah ke?" Tu Nabi kok kaki-kaki. Rasulullah ajar pada kita kok kaki-kaki. Noyak mana tu? Itu cara Nabi balas. Balas apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Kok kaki-kaki. Maka kita lagu tu juga dah sepatutnya kita balas nikmat Allah Ta'ala dengan mari surgan masjid. Satu nikmat dah. Itu satu cara kita balas dah budi Allah dah. Mari surgan masjid. Satu langkahan Allah angkat darjat, satu langkahan Allah gugur dosa. Mari di surgan masjid pula berjemaah, dapat janjian ganjaran pahala 27. Kemudiannya dengar pula orang ngajar, duduk di dalam naungan malaikat, duduk di dalam majlis para malaikat, yang malaikat naungi sayap. Kemudian malaikat minta keampunan kepada Allah bagi orang yang belajar. Bahkan seluruh kehidupan di langit, kehidupan di bumi, semua minta keampunan kepada orang yang sedang belajar. Bertuahnya orang panggil. Kita ni dosa kita ni banyak. Sama ada buat dalam keadaan sedar, buat dalam keadaan tidak sedar. Kita ni sang pendosa. Maka berhajat kepada keampunan Allah. Tiba-tiba Nabi kabar malaikat naungi sayap, tanda redha di atas perbuatan kita ni belajar. Kemudian minta keampunan kepada Allah. Allah alangkah bertuahnya kalau kita duduk di dalam majlis para malaikat. Orang yang duduk di dalam majlis para malaikat, orang ini orang bertuah. Orang ini orang mendapat keuntungan. Tapi kalau sekira seorang itu rasa panas duduk di dalam majlis ilmu, rasa serabut duduk di dalam majlis ilmu, itulah tandaan orang tersebut tidak terpilih untuk duduk di dalam satu majlis yang malaikat naungi sayap. Siapakah orang yang rasa benci? Siapakah orang yang rasa serabut duduk dalam majlis para malaikat? Tidak lain, tidak bukan adalah syaitan. Syaitan diserabut duduk di tempat-tempat yang malaikat naungi sayap. Syaitan serabut duduk di tempat-tempat yang disebutkan nama Allah. Syaitan serabut duduk di tempat-tempat memperingatkan akhirat. Dengar orang ngajar, rasa serabut. Dengar orang ngajar, rasa rimah. Kita lari. Hati-hati tu. Kena tanya hati aku ni. Sebab apa dia gitu?
Sebab apa gitu? Dengan orang ngajar kok pernah lu banding. Sebab apa gitu? Adakah di tubuh aku ni ada syaitan? Cek molek. Kerana orang beriman, artinya ada Allah, ada Rasul. Dengar memperingatkan tentang akhirat, dia suka. Itu sifat orang beriman. Bila orang sebut tentang akhirat, dosa pahala, tentang ibadat, dia suka. Tu orang panggil sifat orang beriman. Tiba-tiba kita rasa panah. Pelik dah. Tiba-tiba rasa serabut dengan orang ngajar. Baik-baik ngomong, pak akak mengumpul lagi. Hati-hati. Barangkali itulah syaitan manusia dia panggil. Syaitan ada dua. Syaitan daripada kalangan manusia, syaitan daripada kalangan jin. Hati-hati. Cek molek hati kita. Biar kita tak ada. Mari bawa diri saja pun tak ada kitab, tapi dengar tu pun satu kelebihan dah. Satu kelebihan, Tuhan janjikan pahala satu hal dan Tuhan janjikan keampunan satu hal. So tu habis. Digandakan baginya barang siapa akan seksa pada hari kiamat. Allahu Rabbi. Digandakan orang yang masuk ke dalam neraka, hari demi hari azab semakin berganda. Hari demi hari azab semakin berganda. Tak ada istilah dalam neraka tempat seronok, tak ada. Neraka tempat sengsara, neraka tempat terima balasan. Sebab kata neraka gak tak ada benda seronok, sakit semua. Hari demi hari azab semakin berganda. Sebab tu jagalah diri, jagalah iman, jagalah Islam. Jangan sesekali buat perkara yang boleh menanggalkan Islam. Jangan buat perkara yang boleh membatalkan iman. Kerana iman boleh tercabut dengan salah satu dari tiga keadaan, tiga perkara, tiga sebab. Dengan sebab pegangan keyakinan, dengan sebab percakapan, dan dengan sebab perbuatan. Kena ngaji keyakinan yang bagaimana yang menyebabkan iman kita ni jadi lokoh, Islam kita ni tercabut. Bagaimana pegangan yang menyebabkan kelaku pegang, kelaku yakin, maka Islam aku ni tercabut, iman aku ni tertanggal. Keyakinan yang bagaimana kena ngaji. Perbuatan yang bagaimana yang menyebabkan Islam aku ni boleh cabut, kena ngaji. Dan perbuatan yang macam mana yang menyebabkan Islam aku ni boleh cabut, kena ngaji. Kita bimbang, takut-takut termasuk dalam hadis Nabi, berpagi-pagi seorang itu mukmin, berpetang-petang seorang itu kupu. Sebab apa? Kerana mereka tidak menjaga lisan perkataan mereka. Bila cabut Islam, cabut iman, maka tidak lain tidak bukan nerakalah tempatnya. Tempat apa? Tempat yang Allah Ta'ala sediakan sebagai tempat kediaman. Inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Bahawasanya kami telah sediakan akan neraka jahanam bagi mereka yang kufur sebagai tempat kediaman. Jaga-jaga kita. Sebab itulah kalau hanya sekadar iman warisan, kita ni beriman disebabkan mak ayah kita, belum tentu iman kita terjaga. Orang yang ada kereta, dia akan jaga. Setiap seminggu basuh, polis, tu jaga kereta. Dan begitu juga dengan iman. Tiap-tiap sesuatu kalau tidak dijaga, dia boleh rosak. Kereta kalau tidak jaga boleh rosak. Rosak kereta boleh perbaiki kedah. Rosak iman nak perbaiki mana? Kerana iman ni tak ada spare part jiwa kedah. Iman adalah anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang terpilih. Kalaulah iman yang Allah Ta'ala beri kepada kita
tidak dijagakan dengan ilmu, tidak dijagakan dengan belajar, mana mungkin iman kita boleh dijaga. Ingat molek. Sebab tu kata ada satu lagu kan, iman tidak dapat diwarisi. Itu sungguh dari seorang ayah yang bertakwa. Sungguh. Ayah tok guru, ayah tok imam, anak belum tentu tok imam. Nak kerana anak Nabi Allah Nuh mati kupu. Sedangkan Allah Ta'ala janji kepada Nabi Nuh bahawa keluarganya selamat daripada banjir. Tiba-tiba anaknya mati kupu. Maka Nabi Nuh tanya, "Ya Allah, bukankah mu janji keluargaku selamat?" Jawabnya, "Anakmu yang tidak beriman bukan keluargamu." Sedangkan Nabi Allah Nuh kata, "Ya bunai, irkan ma'ana." Wahai anakku, irkan ma'ana, naik sekali serta kami. Tapi anaknya memilih untuk bersembunyi di atas bukit-bukit tinggi. Akhirnya mati dalam banjir yang besar. Tu anak Nabi Nuh mati kupu. Lepas kita anak ayah beri. Nah, adakah mak ayah kita ni set warak, set lebah boleh jamin kita ni syurga? Tak. Maka syarat utama syurga ialah iman. Sebab tu kita bimbang zaman learning. Dah tidak pedulikan belajar. Hanya sekadar mari semayang, lepas semayang tembok lagi. Bimbang bagaimana nak jaga iman. Sebab fitnah yang paling besar di akhir zaman ialah fitnah Dajjal mengaku Tuhan. Sehingga Nabi pesan dalam hadis, kalau kita ni ada anak perempuan, hendaklah kita ikat tambak di rumah, jangan tubik. Sebab tubik daripada rumah, nescaya ketika itu ramai manusia akan terpedaya dengan dakwah Dajjal. Adakah kita boleh jamin kita selamat daripada dakwah Dajjal? Belum tentu orang panggil. Sebab ini persoalan iman. Kerana Dajjal ni Allah Ta'ala beri kepada dia kekuasaan yang luar biasa, sehingga kan boleh menghidupkan orang mati. Sebut aja apa yang munak Dajjal dia buat belaka. Termasuklah menghidupkan orang yang musayang. Syarat ikut aku. Benda ni terbukti dalam YouTube. Kan kata Dajjal, anak murid Dajjal, yang mana orang tersebut dalam satu dewan yang sangat besar. Dah, semua orang mari tu nyakit berat-berat saja. Tapi syarat dia boleh menyembuh penyakit, syarat mengaku dah Yesus ialah Tuhan. Tengok lagi tengok. Orang mari tokat balik jalan balik ada. Itu baru anak murid Dajjal tu. Bayangkan kalau Dajjal sendiri tubik. Orang mari tu waktu tudung pun ada. Jaga-jaga. Sebab akhir zaman ni dia tubik Dajjal, katanya ulama, bumi akan kemarau 3 tahun. Tak ada makanan, apa minuman. Dan orang beriman ketika tu kenyang dengan ibadat mereka, dengan zikir mereka. Kalau kita hari ni seorang malah lagi, kalau berlakulah di tempat tersebut, adakah boleh jamin? Seorang malah lagi, orang ngajar bab fiqh ke, bab tauhid ke, betul ibadatlah dengar. Adakah boleh jamin di saat kemarau 3 tahun boleh tahan diri kita dengan ibadat? Dajjal menjanjikan kemewahan. Sehingga ulama berkata roti sebesar bukit Uhud kalau ikut Dajjal. Boleh kemewahan. Orang beriman mereka kenyang dengan ibadat, kenyang dengan zikir. Adakah kita boleh tahan itu? Ni iman. Ni iman orang panggil. Jadi nak kuatkan keimanan, tak lain tidak bukan dengan belajar dan ibadat. Tu kena ingat tu. Allahu Akbar orang panggil. Pusing kita nak tengok pada nama Islam, tapi kadang-kadang cakap ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kalau dicakap lagu tu dah orang panggil, kalau Islam dia cabut pun tak pelik lah.
dak Islam macam-macam cakapan zaman lain ni tanpa sedar menyebabkan Islam ni tercabut banyak zaman lain ni. Kita bimbang. Bagi mereka benda tu biasa. Tak, tapi bagi orang yang tahu berat tu. Apa? Iman yang ada pada diri, Islam yang ada pada diri, satu nikmat paling besar, tiba-tiba dia nak buat perkara yang boleh menyebabkan Islamnya tercabut. Islam cabut, tempat tinggal neraka kekal. Jadi ulama-ulama tutup guru duk belebeh sebab nak jaga iman lah tu. Tambah tengok kita ni matilah keadaan murtad, matilah keadaan kupur. Kupur tu gak tempat tinggal neraka kekal. Tu mungkinlah tengah orang dengar ustaz belebeh ni serabut. Tapi sebenarnya bukan belebeh, tu nasihat untuk diri ustaz tu sendiri dan untuk orang-orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kerana nasihat ni adalah suatu perkara yang beri manfaat bagi orang yang beriman. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, kerana bahawasanya nasihat peringatan itu memberi berguna bagi mereka yang beriman. Ada tu habis cerita. Dan berkekalang padanya pada azab. Allah duduk dalam keadaan mengekali di azab. Peri nak duduk dalam mengekali seksaan peri. Allahu Rabbi. Kalau kita tengok lah hak sebab tang 10 tu pun rasa takut dah pak ke. Sebab 10 pun kau takut dah. Tu ada limit 10 dah apa sejam. Ni kekal dalam azab Allah. Tak ada limit. Sakit boleh ha. Tapi menolong bagaimana pun di akhirat nafsi-nafsi. Kalaulah kita ada iman dalam hati, maka kita diazab dalam neraka sekalipun tak kekal. Kena ada iman. Tapi kalau tak ada iman, kekal dalam azab seumur lah. Nah, sehingga Allah Ta'ala menceritakan betapa ngerinya dalam neraka ini. Ada disediakan air nanah sebagai minuman, disediakan air panas sebagai minuman, buah zakum yang sangat pahit lagi pula berduri, siapa makan terburai perut sebagai makanan. Ada malaikat yang orang panggil yang rodak daripada kemaluan tu ikut mulut. Tu gambaran dalam akhirat, gambaran dalam neraka. Buat lagu tu tak ada limit, tak ada masa penat. Kalau kita lah tak bayangkan ngeri orang panggil. Nah, bab neraka ni bukan tempat sedap, tempat ngeri. Nah, tapi ingat molek. Kita orang beriman ni asal tempat kita syurga. Dunia tempat sementara, kita cari amal, cari bekal nak balik ke akhirat. Mudah-mudahan bekalan yang kita cari ini di atas dunia diterima oleh Allah. Tapi kita bimbang. Kita sangka atas dunia ni aku cari bekal dah. Nak balik akhirat. Tapi balik akhirat sampai tempat tengok bekal kosong. Allahu Rabbi, nangislah kitanya. Apa bekalan? Tidak lain, tidak bukan ialah ibadat. Ibadat yang dikatakan bekal ialah ibadat yang sah dan diterima oleh Allah. Tapi nak sah bagaimana ibadat kalau malah belajar? Nak balik akhirat kena bawa bekal. Nak bawa bekal. Kita sangka kita bawa bekal lah ke? Dah ni mari semayang. Sangka dah amalan kita ni berpahala. Sangkaan kita. Tapi hakikat adakah amalan kita ni sah berpahala? Kada belajar, mana mungkin. Dah, sampai akhirat agak cecek bekas kosong, nangislah kita. Nak agak siapa esok-esok akhirat? Dunia ni kalau tak ada pitih boleh pinjam pitih. Akhirat tak ada bekal tak siapa. Nafsi esok-esok. Batulah
marilah pakak-pakak belajar. Belajar ni memanglah kena paksa diri. Sebab belajar ni ibarat nak suap ubat bagi nafsu yang sakit. Mana mungkin orang suka makan ubat? Kada paksa kita tak pakai. Yang kata ke budak lah nak boleh ke makan ubat agak kepik paling lah sonyah ubat dalam mulut. Kita lagu tu lah. Kita ni sakit buat pakai. Sakit kuala segarnya, hak dalam mang sakit. Maka mari belajar ni sebab apa? Nak makan ubat lah ni. Tapi ramai mana nak ubati diri malah. Dalih tengok lah. Nah, mari ubat. Orang ni sakit, tengok. Sanggup habis duit tak beli ubat. Tengok hak ni sejabis, banyak ubat. Nyakit benda tu paling weh, lah. Macam-macam lah nyakit, kecil manis ada. Ubat kolesterol ada, darah tinggi ada, jatuh ada, banyaknya ubat. Kita sakit banyak ni. Sakit banyak kita ni. Nak mari ubat malah. Allahu Rabbi ya Karim. Lek je dah tu. Sakit kita ni. Sakit akidah, sakit ibadah, sakit tasawuf, macam-macam nyakit kita. Nak berubat malah. Allah. Orang yang suka jasadnya sihat, siapa-siapa berita cek hospital kanser. Sakit boleh kata mana nak nampak tuang tubuh segar, cek hospital kata minta maaf nak khabar ni, kata awak ni kena kanser. Tahu kanser warna pula saya segar, jasad segarnya. Kita bimbang gitu, kita sangka kita amal molek dah. Semayang dok tinggal, orang panggil jemaah sokmo, bimbang-bimbang semayang kita tidak sah. Sakit boleh tak? Bimbang semayang kita tidak berpahala. Sakit boleh tak? Bimbang mana tu? Akhirat. Bimbang. Allah Rabbi, nangilah tikah tu panggil. Nangis. Itu tak capur lagi tu. Kita ada buat salah dengan orang. Dosa kita dengan orang lain tak kira lagi tu. Akhirat kalau kita sakut dosa dengan orang, kita kena cari orang tersebut. Bandingan lagu mana? Ambil duit posai, lepas rumah laut cari boleh tak? Temu tak? Temu tapi makan masa. Begitulah akhirat esok-esok. Bila temu dengan orang yang terbuat salah, di akhirat tanda kita diterima kemaafan ialah dengan syarat ditukarkan amal pahala. Katanya ulama, diterima ke permohonan maaf adalah dengan cara ditukarkan amalan pahala. Siapa bila? Siapa tuang tubuh rasa puas hati. Tuang tubuh rasa puas hati, barulah kira lepas dosamu dengan aku. Bayangkan pahala kita tu banyak mana. Tuang tubuh, siapa tuang tubuh puas hati, baru lepas. Tapi kalau sekiranya habis dah pahala yang ada pada kita, sedangkan di sana ada lagi orang yang kita buat salah, maka cara permohonan maaf dosa orang tersebut akan dirembah atas pada kita pula esok-esok. Itu akhirat, bukan tempat sedap. Dunia ni lah tempat kita nak beramal, tempat cari bekal dunia ni. Galak-galak juga tak napi. Manusia ni tak lepas dari nak berhibur. Tapi dalam berhibur pun jangan lupa dunia ni sementara. Tak, dunia ni bukan tempat tinggal kita. Akhirat tempat tinggal. Biarlah dunia ni susah sikit pun pandang dia dah. Biarlah dunia ni tak mewah pun bahasa dia dah dunia ni. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min, orang panggil wajannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Sebab apa penjara? Kerana kita terikat dengan undang-undang, dengan hukum hakam syarak. Adapun bagi orang kafir, dunia ini adalah syurga buat dia. Maka susah sikit biasa dia dah lah, penat biasa dia dah. Kerana dunia sempat tinggal sementara. Sabarlah apa panggil. Tak lama, sekadar 60,
70 tahun di atas dunia, sabarlah. Akhirat kekal. Dan akhirat lah orang panggil CJ Padang Mahsyar. Kita akan dapat di Padang Mahsyar. Adakah dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kiraan di akhirat. Tu fa amman utiya kitabahu biyaminih faqad fayuhasabu hisaban yasira. Maka adapun mereka yang diberikan buku catatan amal dengan tangan kanan, maka sesungguhnya akan dihitung, dihisab dengan hitungan yang senang. Maka adakah di hari akhirat esok tangan kanan inilah yang akan ambil buku amalan kita? InsyaAllah ta'ala, berdoalah pada Allah ta'ala. Kerana orang yang ambil buku amalan dengan tangan kanan, ini orang bahagia. Syurgalah tempat tinggal dia. Tapi kalau sekiranya dia ambilkan buku amalan dari pihak belakang, maka ingatlah nerakalah tempat tinggal dia. Maka insya-Allah ta'ala sambung pula akan datang. Dan firman-Nya, sekali lagi, melainkan mereka yang taubat. Melainkan mereka yang taubat, mereka yang sepak kembali kepada Allah sebelum mati. Inilah orang panggil hamba Allah yang Allah Ta'ala puji, iaitu hamba Allah yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala suka mereka yang bertaubat. Maka biarlah kita ni tiap-tiap hari bertaubat pada Allah. Sebab mati ni rahsia Allah. Mati ni bila-bila masa sahaja. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin akan datang tahun depan. Maka buatlah persiapan mati tiap-tiap hari. Lagu mana persiapan? Iaitu yang pertama, sebelum tidur, maafkan semua kesalahan orang lain. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata hari ini aku melakukan kesalahan dosa, mintalah mengampunkan aku ya Allah. Yang ketiga, sebelum tidur ngucap sepatah. Sebab kemungkinan esok kita hidup belum tentu. Dan yang keempat, minta maaf dengan pasangan kita. Takut ada salah silap kan, minta maaf. Tu sebelum tidur kena buat lagu tu. Mungkin rasa pelik. Mana hari ni pelik dengan tok lelaki aku ni. Tak balik-balik ngaji kau, minta maaf ke nak mati dah. Bang jangan bang, jangan pelik-pelik. Dia kata bagai. Nak jawab apa gitu. Yang nak ada ajak sikit ni. Ajak benda bang. Kalau lah abang gini ada buat salah dengan yang, minta maaf banyak sangat. Pegang kemah-kemah ni. Abang okey ke? Abang okey. Dah pelik ingat ni, minta maaf ni. Dah abang bimbang takut esok. Dah takut esok abang tidak bangun lagi. Abang ingat gitu. Dah yang kita ni kena ingat yang mati ni bila masa. Tahu dah abang ni pelik ni malam ni. Dah. Pelik abang ni. Betul lah mati bila masa. So cakap abang bab ni takut. Yang kita kena ingat, kalau kita nak cakap pasal mati, cakap pasal benda. Esok tak abang mati kan? Kadang hangun lagu mana? Ayah ada dengan abang rasa serah hati kali ni, tak minta maaf lagu mana? Nangis tau. Terap. Nangis tau. Gitu. Terap lah ni. Nangis lalu. Abang jangan kat gini sungguh ya. Mana ni? Nangis mana ni? Nak royak begitulah. Bab manusia Allah dengan kematian. Dengan duk galau, tiba-tiba ada ke kubur, putus ting lalu. Sebab apa? Kematian adalah racun bagi hiburan. Racun bagi keseronokan. Kematian panggil. Insya-Allah taala sama mula ke datang. Lah ni mari dak, mari semangat lah ni. Apa baik demam. Baik demam semangat mari lalu ah. Saya demam kau tak mari dia, ngajar pun tak benda dah. Kita demam juga. Jadi mari semangat tu alhamdulillah. Dah insya-Allah taala. Dan firman-Nya wala taqrabuz zina. Insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la wa nastaghfiruka wal 'asri innal insana illa alladhina amanu
wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.